Sultan Perak titah usaha pembasmian kemiskinan perlu diteruskan. Pembangkang juga bertanggungjawab atas kejatuhan nilai ringgit. Perdana Menteri yakin penyusutan nilai ringgit tidak jejaskan pelabur. PAS terima gerakan kerana tiada percanggahan dasar. Saifuddin selar individu sebar gambar beliau diunggah. Pasport Malaysia tetap tidak boleh digunakan untuk ke Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi petang 23 Februari 2024 bersamaan 13 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Agenda menoktahkan kemiskinan menjadi salah satu matlamat untuk menjamin kesejahteraan sosial rakyat, titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Baginda bertitah usaha membasmi kemiskinan wajib diteruskan sekiranya masih ada lagi rakyat yang tidur berbumbungkan langit dan terpaksa mengikat perut. Tambah baginda, usaha pembasmian kemiskinan bukan sekadar memberi fokus kepada peningkatan pendapatan tetapi turut mengambil kira kualiti dan kesejahteraan hidup direalisasikan dengan menyediakan jaringan keselamatan sosial yang kukuh serta perkhidmatan penjagaan kesihatan yang baik. Sultan Nazrin bertitah sewaktu istiadat pembukaan rasmi tahun kedua persidangan Dewan Undangan Negeri Perak ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan pada Jumaat. Baginda juga turut jelaskan berkaitan Pelan Perak Sejahtera 2030 yang akan menumpukan matlamat mengagihkan kekayaan negeri seadil-adilnya untuk dinikmati oleh setiap rakyat agar dapat menoktahkan kemiskinan tegar. Justru baginda bertitah dalam usaha memakmurkan negeri, kesalingan hubungan kesihatan dan penentu sosial kesihatan yang membentuk kesejahteraan rakyat perlu diberikan perhatian. Bekas Menteri UMNO Saleh Said Keruak berkata pembangkang juga patut dipersalah susulan kejatuhan nilai ringgit dan keadaan ekonomi semasa. Katanya akibat pembangkang terus bercakap tentang agenda menjatuhkan kerajaan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas. Jelas beliau lagi, agenda menjatuhkan kerajaan itu semestinya memberikan gambaran negatif tentang negara ini yang akan menjejaskan keyakinan pelabur asing dan menghidar pelaburan asing ke negara ini. Justru katanya mereka patut berhenti menjejaskan kestabilan politik dan sabotaj terhadap ekonomi dan meletakkan tanggungjawab penuh kepada kerajaan semata-mata. Sementara itu, hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kejatuhan nilai ringgit tidak menjejaskan keyakinan pelabur. Katanya Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah, kadar inflasi menurun dan pengangguran berkurangan. Pertumbuhan ekonomi pula katanya berdaya tahan sama seperti negara jiran. Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata situasi ekonomi negara sekarang tidak boleh disamakan dengan keadaan pada 1998 kerana kedudukan negara ketika ini jauh lebih baik meskipun nilai ringgit merosot berbanding dolar Amerika Syarikat. Ahli Parlimen Tambun itu berkata ketika pada 1998 selain kejatuhan ringgit, kadar inflasi dan pengangguran adalah tinggi manakala tiada pelaburan asing masuk dalam negara. Membandingkan kerajaan sekarang dengan kerajaan yang lepas, Malaysia mencatat rekod pelaburan terbesar dalam sejarah, kadar inflasi terus menurun dan kadar pengangguran turut berkurangan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Menara Exchange 106 di Kuala Lumpur hari ini. Sambil mengakui kejatuhan ringgit adalah membimbangkan, namun, kata Perdana Menteri, ia tidak menjejaskan keyakinan pelabur. Ini memandangkan Malaysia baru-baru ini menerima jumlah pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah negara. Namun, katanya kerajaan tidak mengambil mudah atau tidak mengendahkan kejatuhan itu dan usaha harian sedang dijalankan untuk meredakan keadaan itu.
Sedangkan gerakan pun diterima PAS, sudah tentu parti lain yang dianggotai orang Melayu Islam juga disambut baik untuk menyertai PN. Menurut Hashim Jassin, parti berkenaan sememangnya sentiasa membuka pintu untuk bekerjasama dalam semangat perpaduan ummah yang dibawa mereka. Memetik Harakah Daily di Kompleks PAS Perlis, Mushidul Am PAS itu berkata, boleh lihat PAS bersama bersatu dan boleh menerima gerakan di dalam PN walaupun gerakan bukan Islam. Pada masa yang sama, Hashim berkata PAS tidak pernah menutup pintunya untuk kembali bekerjasama dengan UMNO seperti yang pernah berlaku beberapa kali sebelum ini, termasuk ketika mereka bersama dalam Muafakat Nasional. Mengakui ada halangan tertentu untuk menjadikan usaha tersebut sebagai realiti, Hashim menambah beliau yakin kekangan berkenaan boleh diatasi. Hashim yang pernah menjadi ahli Parlimen Arau itu menegaskan Muafakat Nasional perlu dikembalikan kerana melihat kepada keadaan politik dan kerajaan semasa. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menafikan sekeras-kerasnya satu status media sosial yang mengaitkannya dengan spekulasi pemimpin Israel bahawa negara Yahudi itu mungkin menjadikan Malaysia sebagai destinasi pengecualian visa. Beliau menyelar tindakan individu yang tidak bertanggungjawab itu menyiarkan gambar beliau hadir pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNGA, dan mendakwa beliau hadir untuk mendengar ucapan Perdana Menteri Israel. Menulis di X, Saifuddin berkata tindakan berkenaan bernaratif jahat dan adalah fitnah kepadanya dan kerajaan Malaysia. Jelas Saifuddin kehadirannya pada UNGA di New York September lalu adalah semata-mata untuk mendengar ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga meminta Israel supaya jangan perasan dan mengingatkan semula bahawa Perdana Menteri Malaysia jelas mengkritik sekeras-kerasnya tindakan Israel di hadapan semua. Dalam perkembangan sama, dakwaan bahawa Malaysia dan Israel sedang mempertimbangkan perjanjian membenarkan perjalanan tanpa visa antara warga negara kedua-dua negara adalah tidak benar. Malah Malaysia terus tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik dengan Israel, manakala pasport Malaysia tidak boleh digunakan untuk perjalanan ke Israel kecuali untuk kes tertentu menunaikan ibadah keagamaan. Spekulasi liar itu disebarkan melalui akaun X Kopitiam Melaya berdasarkan hantaran di X oleh ahli Parlimen Israel, Danny Danon, pada bulan September lalu. Ketika itu, Danon telah menyiarkan gambar Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail pada UNGA dan secara sinis berkata dia gembira melihat Saifuddin mendengar ucapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam catatan berbahasa Ibrani itu, dia secara sinis berkata bahawa mungkin ini bermakna destinasi pelancongan tanpa visa seterusnya bagi warga Israel adalah Malaysia. Terdahulu, Malaysia menjadi sasaran bidasat oleh ahli politik Israel dan pempengaruh media sosial susulan pendirian lantang negara yang pro-Palestin. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.